Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi bersambungan ayat yang seluruhnya masih lagi berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada takdirnya, pada aturannya yang menetapkan dua perkara. Yang pertama adalah menetapkan nikmat sama ada kepada orang yang beriman ataupun tidak. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala membinasakan setelah mereka itu menerima nikmat ataupun tidak. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas qudrahnya, atas iradahnya, atas masyiahnya, kehendaknya di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, seperti mana mereka membiarkan diri mereka hilang daripada tauhid, seperti mana mereka membiarkan diri mereka hilang fitrahnya, iaitu iman, seperti mana mereka terlupa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghendaki untuk memberi nikmat kepada mereka dengan tambahan nikmat, sehingga apabila mereka itu kenyang, mereka itu terlena, sehinggalah mereka itu asyik dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka. Seperti mana ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tak kala mana mereka telah lupa, maknanya mereka telah tenggelam dengan kemaksiatan. Apabila manusia tenggelam dan sibuk dengan kemaksiatan, mustahil dia akan tenggelam juga dengan peringatan daripada Allah. Tidak. Kerana peringatan itu membawa manusia keluar daripada kejahilannya, kegelapannya, kesesatannya. Itulah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia menghendaki datang melalui nikmat yang diberi. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala datang daripada makhluk yang dia cipta. Langit, bumi, turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka lihat, itu semua adalah sebahagian pada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam dan juga siang itu adalah peringatan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bagi orang ulul albab, orang yang betul akalnya, manhajnya, jalan akidah dan syariahnya, pasti akan bertafakkur, memikirkan ini semua adalah peringatan daripada Allah. Peringatan tentang apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Peringatan bahawasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan begitu juga datangnya akan waktu malam, waktu siang, perselisihan antara malam dan juga siang. Mustahil siang dan juga malam, malam dan juga siang berjalan serentak. Kalau berjalan serentak, bagaimana kita nak menetapkan waktu solat kita? Sedangkan ada waktu solat untuk siang pagi, ada juga solat untuk waktu malam pagi. Jadi di sini kita lihat hikmah. Dialah Allah Al-Hakim dalam menetapkan kedudukan, menetapkan takdir perjalanan alam ini. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Di mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, menakdirkan, dan dia memberi petunjuk.
Makna seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah. Kita tidak boleh mengatakan sekadar malaikat itu saja yang ada rohnya, ada nyawanya. Tetapi alam ini juga ada rohnya, ada nyawanya. Seperti mana langit, seperti mana bumi. Dan dia hidup. Yang kita tidak boleh mengatakan bahawa langit dan bumi sekadar dicipta oleh Allah untuk mendatangkan siang dan malam. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi, dia juga mendatangkan, mewujudkan, menciptakan langit dan juga bumi itu dengan perasaan. Seperti mana manusia, Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar menciptakan kita asal usul kita daripada mintin, daripada tanah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mewujudkan, mencipta buat kita sifat pada tanah itu. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mencipta buat kita itu perasaan, emosi, fikiran, khatirah. Dalam hati kita boleh melintas sesuatu. Dalam akal fikiran kita boleh membayangkan dan membentuk sesuatu bayangan. Itu semua adalah termasuk alladzi qaddara fahada. Itu semua termasuk daripada ketentuan Allah, dan di dalamnya terisi dengan petunjuk agar manusia tidak berhujah lagi depan Allah, nak menyalahkan Allah, di mana Allah tidak memberi petunjuk kepadanya sehingga dia tersesat jalan, tersesat pada fitrahnya, tersesat pada manhaj kehidupannya. Orang yang jelas sesat adalah orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan orang yang sesat itu disebabkan kemaksiatannya semata-mata, tetapi disebabkan dia mengeluarkan fitrahnya, tauhidnya kepada Allah. Itu yang paling sesat. Golongan-golongan ini diazab oleh Allah dengan kesesatan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi golongan-golongan yang tidak sampai sesat pada yang ini, walaupun ada dosa besar yang dia lakukan, di akhirat kelak dia akan mengaku kesalahannya. Walaupun diazab oleh Allah, tetap dia tidak menyebabkan gugurnya tauhidnya. Tidak. Dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dibakar dalam neraka jahanam dalam keadaan dia juga masih mentauhidkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melayakkan dia sehingga dia masih lagi diberi keluar, sehingga dibawa keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini apa? Ini hidayah. Ini petunjuk. Ini jawapan daripada Quran yang diberikan oleh Allah sebelum berlakunya perkara tersebut di akhirat. Adakah perlu kita melihat dulu peristiwa itu baru kita beriman? Tidak. Kerana perkabaran itu datang kepada Allah. Itu namanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Jadi oleh kerana itu adalah apabila manusia lupa ke Allah adalah menghilangkan tauhid, mengeluarkan fitrahnya, millahnya adalah Islam. Dia mengeluarkannya, lalu dia memasukkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia disebut sebagai orang yang mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dan iktibar seperti mana yang telah kita pelajari pada ayat sebelum ini, tidak semestinya orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmatul dunia, zahratul hayatid dunia, dengan bunga-bunga dunia dan perhiasannya, menunjukkan Allah kasihkan dia. Tidak. Tetapi menunjukkan murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tidak semestinya seseorang yang kuat ibadahnya, banyak amalan salihnya, besar takwanya, maka Allah Subhanahu wa taala memewahkan kehidupannya. Tidak juga. Tidak juga dikatakan orang yang paling takut kepada Allah dialah yang paling kaya di dalam dunia. Tidak juga. Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak mengkayakan Rasulullah, memewahkan hidup Rasulullah sehingga dia boleh makan apa saja. Tidak. Itu bukti yang besar, yang jelas untuk kita belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak menyedarkan manusia dia bahawasanya dialah Tuhan, dialah raja bagi segala raja, dialah sultan bagi segala sultan, dialah pemilik alam ini. Raja dan sultan di dalam sebuah negara hanya memiliki negaranya, memiliki negerinya, wilayahnya, daerahnya. Tapi Allah memiliki alam ini. Lalu apabila seseorang telah mengetahuinya, itulah fahada, lalu dia telah diberi petunjuk untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh kerana itulah pada ayat seterusnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dibinasakan orang-orang yang zalim itu, di mana satu kaum yang zalim itu sampai kepada akar-akarnya. Apa maksud? Apabila Allah Subhanahu wa taala memewakan kehidupan mereka, maka si ayah merasai nikmat, tapi dalam maksiat. Anaknya juga merasai nikmat tetapi maksiat, kedua-duanya istidraj. Maka Allah membinasakan sang ayah dan juga sang anak juga. Itu maksud. Sehingga apabila binasa, mana ada cucu cicit lepas tu, sebab anak juga binasa. Itu maksudnya adalah kalimah dabir tu tubur sehingga ke belakangnya. Maksudnya apa? Ke generasi kemudiannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita melihat pada hari Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun bersama orang-orang yang kafir, bersama pengikut-pengikutnya yang menyembahnya, maka seluruhnya dibinasakan oleh Allah sehingga tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunan. Mereka yang tinggal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran adalah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang kemudian yang mewarisi negara Mesir. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang kisah ini, maka kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat mengambil iktibar dan hikmahnya. Kalau ditanya adakah kita memahaminya, alhamdulillah kita memahaminya. Lalu di sini apa yang kita dapat lihat, apa yang kita dapat rasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memudahkan kita untuk mengetahuinya, memahaminya. Maka perkara ini kita sandarkan, kita nisbahkan kepada Allah. Dialah yang memudahkan, dialah yang memahamkan, dialah yang memberi. Kita hanya hamba dengan usaha yang lemah. Usaha tidak ada kekuatannya, melainkan lemah selemah-lemahnya. Walaupun kita golongannya berusaha, tetapi usaha kita masih lemah. Kerana Allah menciptakan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Buatlah apa saja, tetap kita bergerak dalam lemah. Kalau dinisbahkan pada diri kita. Tetapi apabila Allah memudahkan kita, dia dinisbahkan kepada Allah, sebab Allah yang memudahkan kita, bukan kita yang memudahkan. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, di antara kita memudahkan antara satu sama lain, mana Allah mengizinkan di antara hamba dapat memudahkan orang lain, maka itu adalah satu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang perkabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan sahabatnya, saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Apakah yang perlu kita ambil pada iktibar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yakni nisbah yang memudahkan adalah Allah. Kenapa? Untuk kita belajar bahawa Islam ini ad-dinu yusrun, kata Rasul. Islam telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu yusrun. Walaupun apa yang berlaku di atas dunia ini, walaupun apa pun yang berlaku, tetap juga kita berada dalam ad-dinu yusrun. Kita dalam keadaan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dalam bagaimana keadaan sekalipun,
Tetap juga Allah Subhanahu wa taala menambah hidayahnya kepada kita. Walau bagaimana keadaan sekalipun, kita masih lagi dimudahkan oleh Allah untuk memahami kitabnya, memahami wahyunya, firmannya. Walaupun apa yang berlaku, itu ad-dinu yusrun. Walaupun Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan virus ke wabak ke macam-macam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila kita membaca kitab Allah, mempelajarinya, tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesan wabak tidak menyebabkan kita menjadi susah untuk memahami kitab Allah. Bahkan kita ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kalanya Allah mendatangkan satu musibah untuk lebih memberi faham kepada kita dengan apa yang diwahyukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah adalah untuk kita belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih dimudahkan untuk belajar takdir sekiranya kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dan saya susahnya untuk kita memahami takdir Allah sehingga berlangsungnya satu musibah, maka ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat. Wa qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Quran ini untuk dipelajari. Fahal, adakah ada di antara kamu yang masih muddakir? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Adakah di antara kamu masih lagi enggan untuk belajar? Makna menunjukkan bahawasanya musibah berlangsung, akan tetapi lebih dimudahkan oleh Allah untuk mengenal Allah, lebih dimudahkan untuk kita tambah ilmu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, dan sesungguhnya kami telah memudahkan, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hikmah, pintu ma'rifah, pintu maghfirah, pintu rahmat, pintu ridha dengan musibah tadi. Mengapa ini jalan yang dimudahkan oleh Allah, seperti mana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap daripada yang susah, duduk dalamnya senang. Sesungguhnya setiap yang susah, bersamanya ada yang senang. Allah menguji kita. Kalau ditanya ujian hari ini senang ke susah, kami nak tahu siapa yang akan senang. Kehidupan hari ini yang kita lalui, kami nak tahu siapa orang mengatakan senang dengan musibah yang berlaku hari ini. Siapa? Kami nak kenal orangnya. Seolah-olah maksudnya adalah tidak ada siapa di antara kita mengatakan dengan musibah ini menunjukkan kita senang kehidupannya. Tidak ada. Tidak ada bagi orang yang berakal waras. Mengapa agaknya? Walaupun dengan musibah hartanya semakin bertambah, dia semakin hidup mewah, tetapi pada hakikatnya bahawasanya dia tidak boleh lari pada musibah tersebut. Kita ambil contoh. Apabila Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah ini, sebahagian orang hilang pekerjaan, kilang ditutup pekerjaan. Orang-orang mana yang bekerja tak dapat kerja, macam-macam lagi lah apa yang berlaku hari ini. Sehingga ada orang yang terpaksa meminta-minta untuk makan, meminta-minta, terpaksa meminta. Padahal dulu waktu dia bekerja, dia seorang pengarah syarikat. Lalu di sini ditanya, senang ke susah? Susah. Kalau kira-kira namanya senang, tak namanya minta begitu. Ini dah sampai terpaksa. Terpaksa menunjukkan bahawasanya perkara itu susah. Perkara itu yang dilaluinya adalah susah. Tapi ada juga kilang yang makin kaya pemiliknya. Bos kilang itu makin kaya sebab apa-apa yang dikeluarkan memang sesuai dengan musibah yang berlaku ini. Sebab apa? Sebab manusia mencari-cari untuk menggunakannya. Manusia mencari-cari untuk menggunakannya. Adakah kita boleh kata bahawasanya syarikat yang mengeluarkan vaksin tu rugi dia? Adakah kita akan mengatakan demikian? Tak. Tidak.
Takkan kita tak kata mereka kerugi. Maklum begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia menguji. Memang ada pihak-pihak begitu keadaan. Tetapi kalau sekiranya kita ada iman, di samping ujian tersebut Allah sedang memudahkan sesuatu. Tetapi sesuatu itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia ghaib. Perkara gaib tidak boleh dipecahkan. Kalau diberi soalan kepada kita, soalan sejarah matematik, mula-mula tak boleh nak jawab. Bila kita belajar, mendalaminya, formulanya, belajar lagi akan sejarah, lalu soalan itu pun ditanya kembali, kita mampu menjawabnya. Maka sebelum kita mengetahui untuk menjawabnya, itu bukannya perkara gaib. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan kepada kita sesuatu yang gaib disebalik daripada musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengajar yakin kepada kita, walaupun apa yang berlaku, yang kamu katakan dia susah, tetapi di dalamnya ada dua kemudahan. Sebab di situ musannah. Jadi di sinilah yang perlu kita ambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala menguji kesusahan bagi kita, kesusahan, tapi bersamanya ada dua kemudahan. Susah itu satu, mudah itu dua. Jadi mengapakah masih lagi kita melihat kesusahan? Kerana kita tak kembali balik dengan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, untuk lidzikri mereka tak berminat. Sebab manusia apabila hatinya dihidangkan dengan dunia, bermula berakhir dengan dunia, maka dia pinggirkan Quranul Karim, maka dia akan merasai susah selama-lamanya. Sebab Quran adalah jawapan. Aman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya itu jalan kemudahan. Bukan siapa mengatakannya, Allah yang mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Maknanya walaupun datangnya satu musibah, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yusran di situ, kemudahan. Mengapa? Sebab manusia hari ini merasai susah disebabkan dengan alat-alat sekelilingnya dan pengaruh yang berada di sekelilingnya. Dan apa yang berada di sekelilingnya itulah sebenarnya yang menyusahkannya, dan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita melihat kesusahan yang dialami oleh manusia, kesan pengaruh kehidupan di sekelilingnya, kita tanyakan nenek moyang kita dulu tu manusia ke jin ke malaikat? Manusia lah. Tok nenek moyang kita dulu hidup sama tak macam kita ni? Tidak. Agak-agaknya mereka hidup senang tak sama macam senang ni hidup kita hari ni? Kita jawab tidak. Jadi soalannya mana yang lebih senang? Oh, kita hari ni lah senang. Tidak. Jawapannya yang mereka dulu itu lebih senang. Mengapa? Kerana mereka itu dapat menghadapi suasana tak ada elektriknya, makan ubi kayunya, dan mereka mudah dan senang hidup demikian. Sehingga lahirlah kita cucu cicitnya. Kalau sekiranya hidup mereka itu susah, kita tidak akan lahir hari ini. Mereka akan mati kebuluran. Jadi kita melihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak melihat dengan akal-akal manusia. Jadi susahnya manusia disebabkan pengaruh sekelilingnya daripada alat-alat yang dicipta oleh tangan-tangan manusia balik. Kesusahannya begitu. Ambil satu contoh saja. Kita dibiasakan dengan ada lampu pada waktu malam, adanya elektrik, ada aircon, ada kipas. Makanan pun mudah dan kita pun mudah mendapatkannya, membelinya. Zaman dulu tidak ada itu semua. Tapi kita bertanya, adakah zaman dulu dapat makan nasi, dapat pergi kedai? Ya. Kedai dulu amat terhad barang yang dijual dia. Tidak seperti mana hari ini, hanya telefon barang tu akan sampai.
Lalu kita dah terpengaruh dengan kehidupan sekeliling kita, sehingga apabila diuji tidak ada itu semua. Elektrik semua bekalan yang terputus, bekalan makanan terputus. Lalu kita merasai inilah ta'rifnya susah. Zaman tok nenek moyang kita kata ini bukan ta'rifnya kesusahan bagi kami. Itu adalah ta'rifnya kesusahan bagi kamu. Andai katalah zaman tu dibawa seperti mana zaman nenek moyang kita dibawa sampai hari ini, tidak ada elektriknya, tidak ada lampu daripada lampu elektriknya, ada sekadar pelita. Yang kita makan pun sekadar yang ala kadar, bahkan kita pergi mancing ke sungai menjala ke sana. Jadi kalau sekiranya dibawa kehidupan tu dengan kehidupan yang sama, kita melihat orang tu, ini mesti orang susah. Tengok rumah dia tak ada elektrik, tengok air pun ambil air sungai, buat air telaga. Ini orang susah namanya. Bagi orang yang merasainya, ini bukan satu kehidupan yang susah bagi kami. Inilah kehidupan yang mudah bagi kami, sebab kami tidak akan jadi susah seperti kamu apabila kamu kehilangan itu semua. Nak kata bahawa sini kami biasa hidup dengan pelita, ya, ini kami dah biasa hidup dengan pelita. Memang tak adanya lampu seperti mana kamu. Apabila hilangnya lampu, apabila hilangnya elektrik, kamu dah meronta-ronta dah. Bahkan mengalami dunia, mengalami kerugian berjuta-juta, bahkan berbilion-bilion, hanya sekadar sehari semalam saja tak ada elektrik. Tapi orang yang ini bukan satu kesusahan buat kami, kerana kami tak dibiasa dengan kehidupan begitu. Lalu soalannya, siapa yang mentarifkan senang dan susah? Manusia itu sendiri. Lalu oleh kerana itu, jangan mentarifkan ini kembali balik dengan kitab Allah. Jangan. Takrif daripada Allah jangan sama dengan ditarifkan dengan kesusahan kita. Jangan. Itu yang kita kena fahami daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menyebut tentang senang, bila menyebut tentang azab, bila menyebut tentang musibah, maka jangan kita takrifkan dengan apa yang berlaku di antara kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Menghadapinya dan kembali meyakini itu adalah daripada takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara itu sebelum ini bagi kita adalah ghaib, kita tidak mengetahuinya. Itu nama ghaib. Sebab manusia kalau sekiranya perkara ini tidak ghaib, mereka akan buat sesuatu sehingga kalau berlaku tak akan berfungsi, tak akan berjaya untuk seperti mana yang dah berlaku pada hari ini. Tapi manusia sendiri tidak mengetahui sebab semuanya ghaib. Bila dia menjadi ghaib, maka kita kena yakin dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sebab perkara yang tidak ghaib, manusia boleh menciptanya, menghalangnya. Seperti mana ombak, tsunami ke apa. Walaupun manusia boleh mengkaji, mengetahui sekian-sekian, tetapi tetap dia ghaib juga. Mengapa? Mereka akan buat apa saja tetapi takkan berjaya. Seperti mana yang berlaku di Jepun dulu, mereka belajar, mereka mengkaji, mereka hebat dengan kajian-kajian mereka. Lalu mereka membuatlah dengan alat itu, alat ini, mengesan itu, mengesan ini, alat tembok sana, tembok sini. Mengapa? Mereka kata bahawasanya ini semua tidak akan, maknanya memberi kesusahan, kerana ini akan menjaga kami. Bangunan ini telah diletaknya dengan dibangunkan dengan cara yang sungguh-sungguh canggih. Kalau berlakunya gempa bumi, dia tidak akan runtuh. Jambatan ini adalah jambatan yang terbaik, paling canggih di dunia. Mengapa? Kerana antinya gempa bumi. Tetapi mereka tidak beriman dan percaya terhadap yang ghaib. Lalu Allah datangkan gempa bumi, datangkan banjir, mendatangkan ombak besar, tsunami besar, habis itu semua. Sehingga mereka tak boleh menerima akal mereka. Sebab apa? Mereka telah sedaya upaya membina sesuatu yang canggih untuk menghadapi ini semua, tetapi tetap tidak berjaya kerana yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya yang ghaib-ghaib datang kepada kita.
Jadi ini menunjukkan manusia dia bersedia melalui akalnya. Ini adalah fenomena alam yang akan berlaku atas kami. Dia tidak melihat bahawa ini semua adalah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Gempa bumi juga adalah tentera Allah. Ombak adalah tentera Allah. Angin adalah tentera Allah. Burung-burung yang terbang juga adalah tentera Allah. Nyamuk pun tentera Allah. Mengapa? Itu semua disebut oleh Allah dalam Quranul Karim. Itu semua disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quranul Karim, sehingga bagaimananya laut menenggelamkan Firaun, maka laut itu menjadi tentera yang memerangi akan Firaun sehingga Firaun pun kalah dengannya. Hanya seekor nyamuk saja yang masuk pada lubang hidungnya Namrus, maka mati dia. Mengapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ini perkara ghaib. Jadi yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita untuk kita bertambah yakin sebab datang kepada Allah, walaupun di dalamnya ada yang mana bersifat ghaib, tetapi kita jangan sampai menghilangkan keyakinan atas perkara yang ghaib tadi. Jangan sampai hilang bahawa kita akan susah, seperti mana lidah persatuan itu, lidah persatuan ini, orang tu berkata, pakar ni berkata, kita akan semakin susah, kita perlu menghadapi kehidupan yang susah. Lalu kita pun menerimanya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan tak mengganggu ibadah kita pun. Allah kata dalam ibadah kamu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan bagi manusia untuk berijtihad, fikir. Kerana Rasulullah SAW mengajar kita demikian. Nabi kata, kalau sekiranya ini adalah musibah, ini ada wabak, kamu kena lari jauh. Kalau wabak dah berlaku dalam sebuah wilayah, orang yang di luar jangan masuk ke dalam wilayah tersebut, orang berada dalam wilayah tersebut jangan keluar. Bukankah Rasulullah mengajar kita demikian? Sekiranya kita berkumpul ramai-ramai, rapat-rapat dalam satu masa, maka dikatakan mudah untuk sama kita dijangkit dengan wabak tersebut. Dan wabak ini sangat bahaya sebab dia mematikan, tapi takkan berlaku dengan izin Allah. Lalu, adakah bagi kamu ini adalah satu perkara yang susah dalam kamu menghadapinya? Susah. Lalu Allah berfirman, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memudahkan kamu. Apa maksud memudahkan? Solat di sini tetap fardu. Bukan disebabkan wabak maka kamu boleh tinggalkan solat. Cuma kamu boleh tinggalkan jemaah kamu. Seperti mana kamu bermusafir, kamu sakit, adakah menggugurkan puasa? Tidak, tetapi kamu boleh meninggalkannya. Bab solat, walaupun kamu bermusafir, walaupun kamu sakit, tetap juga diwajibkan oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata ulama, dia bukan berkaitan puasa saja, tapi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kamu tidak mampu solat berdiri, maka solatlah duduk. Kamu tak mampu duduk, solatlah berbaring. Kalau tak mampu dengan isyarat kamu, bacaan kamu, maka baca dengan hati kamu. Adakah kita melihat perkara ini disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tidak. Apabila kita memahaminya, walhamdulillahirabbil alamin, dan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah memberi petunjuk dan hidayah dan ilmu kepada kita sehingga kita memahaminya. Wa nuyassiruka lil yusra, maka kami akan memudahkan kamu semudah-mudahnya. Maksudnya apa saja yang berlaku? Satu golongan akan merasai susah sesusah-susahnya, tapi satu golongan merasai senang senangnya. Kenapa agaknya? Sebab mereka yakin dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat dengan imannya, melihat dengan takwanya.
disebabkan wabak tersebut. Tetapi perkara yang menggembirakan kita adalah Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersabar atas wabak, mati kerana wabak, maka dia syahid. Alhamdulillah. Tidak ada di antara umat Islam yang kita kenal bahawasanya disebabkan wabak sebelum mati dia keluar Islam. Tidak. Dia mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Yang kita sedihnya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan wabak ini, mati dia tetap kafir. Mana itu kata Rasul, itu azab buat dia. Nabi kata apabila Allah turunkan satu musibah, satu golongan itu bertambah iman. Kalau dia mati, dia syahid. Satu golongan lagi tidak ada bertambah iman. Iman tetap tidak ada pada jiwa dia walaupun datang musibah, kerana itu azab buat dia. Kata Rasulullah SAW ada sahih. Lalu di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk baca walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah huruf waw di situ ataf. Maknanya kita tidak menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, melainkan dikaitkan dengan musibah yang turun. Tanya-tanya, bagaimana musibah yang turun tapi di lidah kita alhamdulillahi rabbil alamin? Ya, apabila kita memahami musibah itulah menyebabkan iman kita bertambah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita mengenalnya? Berapa ramai manusia beranggapan musibah itu satu bala, musibah itu sebab dosa. Tetapi dalam Quran juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semestinya segala musibah diturunkan oleh Allah sebab dosa, sebab maksiat, tetapi diturunkan oleh Allah untuk menaikkan lagi derajat-derajat orang beriman. Bala yang dirasai, yang terkena atas seseorang, jangan kita beranggapan bala itu terkena padanya disebabkan dosa yang dia lakukan, kemaksiatannya kepada Allah. Barang siapa yang berkata demikian, maka dia tidak memahaminya kehendak Allah, takdir Allah. Dia tak mengetahuinya Islam, terlalu cetek dan jahil tentang Islam. Maknanya saya ulang, barang siapa mengatakan musibah kebala yang dihadapi oleh seseorang, itu tandanya murka Allah kepada dia sebab kemaksiatannya. Kitanya, adakah sebab itu saja? Ya. Ada jawapan lain? Tidak. Kamu tidak mengenal Allah, kamu tidak mengenal Islam, kamu tidak mengenal kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak memahami hadis-hadis Rasulullah. Terkejut tu. Musibah bala bukan sebab dosa-dosa manusia kan? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ujian, musibah, bala yang paling besar diuji daripada Allah pada seseorang hamba-Nya adalah minal anbiya'i, di kalangan para nabi-nabi. Adakah Nabi buat maksiat kepada Allah, Nabi buat dosa kepada Allah? Kita lihatlah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Dia orang yang paling takut ke Allah. Tetapi kalau kita melihat tempat tidur Rasulullah, kita mengatakan, selesa lagi tempat tidurku. Wallah, demi Allah, tempat tidurku jauh lebih selesa daripada tempat tidurnya Rasulullah. Kalau sekiranya kita melihat orang yang sakit, kita tak sakit, kita lihat orang sakit. Lalu kita melihat, Masya Allah, sekian-sekian diri dia, menahan dengan nyawa dia sekian-sekian. Kita merasa, aku tidak pernah melihat orang yang sakit begitu. Padahal wallahi orang yang paling merasai sakit adalah baginda Rasulullah SAW. Dia orang yang paling takut dengan Allah, dia yang paling merasai sakit. Maka sakit itu untuk apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana dia mendapat wasilah syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syuhada, para syuhada, adakah mereka hanya merasa ringan tak kala mana tangan mereka putus? Kerana ada di antara sahabat dua tangannya putus, Ja'far. Adakah seolah-olah dia merasai nikmat? Wallah, tentu dia merasai sakit.
Tetapi apabila rohnya dibawa keluar, dia merasa lazat kerana Allah yang mengeluarkannya. Maka di situ walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sebab yang mengambil nyawanya bukannya malaikat maut tapi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah. Nabi SAW orang paling takut dengan Allah, orang paling besar ujiannya, tetap di lidahnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ya ibadi sal tu'ta. Nabi SAW sabda, barang siapa baca alhamdulillahirabbil alamin 4 kali, Allah berfirman, wa habakum min ta'ala, aku akan beri dengan apa yang kau minta. Lalu, adakah ini satu musibah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun satu kasih sayang daripada Allah? Kita mendengar seseorang tu mati di antara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu terjeng, maknanya satu musibah. Tetapi apabila kita mengetahui matinya seorang syahid, alhamdulillah. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan musibah, dikaitkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita nak faham. Bukankah alhamdulillah adalah satu nikmat yang diberi oleh Allah? Oh, kita baca alhamdulillah. Ini musibah, ini bala. Adakah kita perlu menyebut alhamdulillahirabbil alamin tak ada mana terkena bala? Ya, sebutlah, kerana kamu mengetahui bala itu musibah datang pada Allah. Kerana ramai yang lupa perkara tersebut. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tak kala mana mereka dah lupa dengan peringatan yang diberikan kepada mereka. Kamu tak lupa bahawa ini datang kepada Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Hadis Rasulullah, barang siapa yang menyebut sempurna alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahalanya seperti mana dia telah bersyukur atas segala yang ada daripada kejadian-kejadian alam ini. Maknanya sebanyak daripada makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah orang yang menyebut alhamdulillah tamla'ul mizan, akan memenuhi neraca mizannya di akhirat. Jadi inilah al-haq. Maka inilah perkara yang benar yang datang kepada ilahil haq, daripada Allah yang maha benar. Jadi oleh kerana itulah Quranul Karim benar-benar menceritakan kepada kita sesuatu yang berlaku yang mana kita perlu islah, memperbaiki dengan apa yang kita zankan, yang kita sangkakan. Mana Al-Quran memperbaiki diri kita dalam cara kita berfikir dan kehidupan kita terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramainya manusia, mereka itu menetapkan satu keadaan, memberi satu ta'rif atas apa yang berlaku dengan akal-akal mereka. Padahal di sisi Allah lain daripada itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita golongan-golongan yang bersyukur kepada Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita untuk memahami, mengharungi dunia ini dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil sesuatu yang berlaku keluar daripada takdir Allah. Mustahil daripada sesuatu yang berlaku keluar daripada ilmu Allah. Mustahil daripada sesuatu yang berlaku dikatakan tidak ada kaitan dengan Allah. Barang siapa mengatakan demikian, kafir, kerana tidaklah sesuatu yang berlaku walaupun sebesar zarrah melainkan semua daripada Allah, ketentuan Allah, izin Allah, berlaku atas iradah wal masyiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Quran mengajar kita untuk mengenal kita akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala